Kelang Selangor merupakan sebuah negeri yang terletak di barat Selangor, terbagi kepada dua mukim, iaitu Kelang dan Kapar. Seperti yang anda lihat di sekeliling saya, terdapat hutan paya bakau semula jadi. Mari kita semak seterusnya. Tumbuhan bakau merujuk kepada pokok yang berketinggian melebihi 1,5 meter, biasanya tumbuh di purata aras air laut dalam zon pasang surut di pesisiran pantai dan muara antara pertumbuhan air tawar dan air laut. Tumbuhan hutan paya bakau dapat dibahagikan kepada 4 jenis spesies pokok yang terdiri di Malaysia, antaranya Avicennia, Cineraceae, Rhizophora dan Borougheria. Pokok bakau dekat zon proksimal kerana berada di hampir dengan daratan. Seperti yang anda lihat, tekstur daun ini, tekstur dia licin. Ini merupakan daun pokok bakau. Antara salah satu pengadaptasian pokok bakau adalah melalui daunnya. Pengadaptasian pokok bakau terhadap air masin membolehkan pokok bakau meneruskan kehidupannya. Daun pokok bakau yang berstruktur tirus dan licin seperti berlilin adalah mempunyai toleransi kepada garam, mempunyai sistem pertumbuhan dan pengecualian garam sehingga daun pada pokok bakau ini mampu beradaptasi dan toleransi dengan kepekatan garam yang tinggi. Selain itu juga, daun pokok bakau mempunyai struktur yang berbulu di bahagian bawah daun. Bulu pada daun menyimpan air dengan memerangkap lapisan udara dan dengan itu mampu mengurangkan kehilangan air melalui penyejatan. Salah satu keunikan yang ada pada pokok bakau untuk beradaptasi adalah benih yang bercambah ketika masih menangkup pada pokok itu, di mana ia dikenali sebagai reproduksi vivivorous atau vivipari. Benih tersebut akan jatuh atau melayang ke atas lumpur dan tempat-tempat yang sesuai dan kemudian menjadi anak pokok. Seperti yang anda lihat, ini merupakan biji benih yang masih bercambah ketika menangkup di atas pokok. Bagaimana pokok bakau bercambah? Pokok bakau bercambah menggunakan pengadaptasian iaitu vivivorous. Seperti yang anda lihat, ini merupakan percambahan pokok bakau yang akan mencari tempat-tempat yang sesuai untuk dia berakar. Biji benih yang jatuh daripada pokok akan terpacak di atas lumpur atau kawasan yang bersesuaian untuk tumbuh. Biji benih tersebut akan tumbuh sebagai anak pokok dan menjadi pokok bakau seusia 2 minggu dan akan mencapai tahap matang pada umur 30 tahun. Pengadaptasian seterusnya melalui akar pokok bakau ataupun anaerobik. Pokok bakau disesuaikan untuk kelangsungan hidup di sedimen tani dan mampu beradaptasi dengan kekurangan oksigen atau anaerob melalui struktur akar yang khusus. Terdapat 3 jenis akar pokok bakau, iaitu akar jangkang yang tumbuh ke bawah dari batang sehingga sampai ke tanah. Akar pokok bakau yang bersifat jangkang ini juga adalah bertujuan agar pokok bakau ini mampu hidup stabil di atas jenis tani yang berlumpur dan mampu kukuh apabila dihentam arus yang kuat. Seterusnya, ini merupakan akar pensel. Akar ini tumbuh secara menegak dari dalam tanah keluar ke permukaan.
Akar yang ketiga adalah akar lutut. Ketiga-tiga akar pokok tersebut adalah berfungsi sebagai alat pernafasan dan digunakan untuk menyerap mineral serta air. Mari kita masuk dengan lebih dalam lagi supaya kita dapat merasai struktur daun dan struktur akar pokok bakau. Ekosistem hutan paya bakau mempunyai flora dan faunanya yang tersendiri. Sebahagian besar fauna yang terdapat di kawasan ini merupakan hidupan akuatik yang mampu beradaptasi dengan keadaan sekeliling. Sebagai contoh, ikan belacak, ikan tempakun, ketam, udang, dan lain-lain. Terdapat juga hidupan lain seperti biawak dan buaya. Terdapat juga spesies burung yang tinggal di kawasan hutan paya bakau, termasuk spesies monyet dan spesies-spesies serangga. Sekian saja perkongsian saya mengenai pokok bakau semula jadi. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi.